Selepas Dajjal tunjuk kepada pengikut dia, Dajjal pun pergi ke satu tempat, Az-Zuraibul Ahmar, inda Sabikhah. Tempat tu ada, tuan-tuan boleh tengok daripada Bukit Uhud. Iaitulah sebuah bukit. Hari ni ada bukit tu. Dekat dengan Bukit Uhud, boleh nampak bukit tu dengan Bukit Uhud. Kita berdiri di sini, kita berdiri atas bukit pemanah, boleh nampak bukit ni. Hak Nabi sebut ni. Nabi kata fayadha'u ruwaqahu, di sanalah Dajjal akan menempatkan tentera-tentera dan membina kemnya atas bukit ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini bukit ni, di atas bukit ini sudah lengkap dengan infrastruktur dan lapangan terbang. Bukit yang Nabi sebut itu, Az-Zuraibul Ahmar itu, hari ini di atas bukit itu sudah lengkap. Hadis ni sahih. Dajjal akan menempatkan tentera-tentera elitnya di atas sebuah bukit yang Nabi sebut pada zaman itu disebut Az-Zuraibul Ahmar, dan bukit itu pada hari ini sudah pun lengkap di atasnya dengan penempatan dan juga lapangan. Lengkap dah. Kenapa bina atas tu? Syekh Dr. Yusuf Qardawi dah larang, jangan bina. Bukit tu Nabi dah sebut. Mereka buat juga. Bukan untuk Dajjal, mereka buat untuk kerajaan tu, untuk kerajaan mereka, tapi betul-betul atas bukit yang disebutkan oleh Rasul. Bila Dajjal dia tak boleh masuk Madinah, bumi Madinah bergegar 3 kali. Ini saya nak sebut kat tuan-tuan supaya kita insaf. Tuan-tuan sekalian, apabila dia bergegar kali pertama, kesemua lelaki fasik dan lelaki munafik, perempuan fasik, perempuan munafik akan keluar daripada bumi Madinah dan kemudian bergabung dengan Dajjal. Tuan-tuan tahu bila Nabi sebut fasik, setiap fasik tak terlepas daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang semayang tak cukup 5 waktu, mereka adalah fasik. Ramai ke tak ramai di Malaysia ni? 70%, 80% meninggalkan solat di Malaysia ni. Nabi kata setiap fasik lelaki dan perempuan akan ikut Dajjal. Setiap munafik lelaki dan perempuan akan mengosongkan Madinah dan ikut Dajjal. Bumi Madinah bergegar kali kedua, keluar lagi, bumi Madinah bergegar kali ketiga. Fasik dan munafik tak boleh duduk dalam bumi Madinah. Akhirnya mereka pun keluar bersama dengan Dajjal. Maka yang tinggal dalam bumi Mekah dan Madinah hanya orang-orang mukmin saja. Lalu keluar seorang pemuda. Ini hadis sahih. Pemuda ni kata, aku akan keluar kepada Dajjal untuk menyelamatkan umat Rasulullah. Orang larang dia. Pemuda ni tetap keluar daripada Madinah. Dia pun pergi ke penempatan Dajjal, sebab Dajjal buat kem dia di Zuraib Ahmar, Sabikhah. Tadi ni nama tempat. Nabi sebut nama tu jelas. Lalu datanglah pemuda ni seorang diri ke kem terbesar Dajjal. Sebelum sampai kepada Dajjal, dia ditahan oleh para tentera. Lalu tentera bertanya, ke mana? Dia jawab, aku nak bunuh Dajjal, penipu besar yang telah menyesatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengeluarkan senjata untuk membunuh pemuda beriman tadi. Lalu berkata tentera yang lain, jangan bunuh lelaki itu. Bukankah Tuhan kita berpesan? Bukankah Tuhan kita telah berpesan bahawa dia sahaja yang boleh membunuh? Tuan-tuan tahu apa panggilan orang kepada Dajjal? Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berpesan kepada kita jangan bunuh kecuali dia? Oh, tentera lain yang marah tadi sebab Tuhan mereka dihina, marah nak bunuh ada. Betul, kami terlupa, kita bawa kepada Tuhan kita. Dajjal akhirnya bawa budak ni, wahai Tuhan, dia telah menghina kamu. Soalan tuan-tuan sekalian, apa soalan pertama Dajjal? Bila jumpa budak tadi, soalan pertama dia, di mana saja dia pergi? Alastu bi rabbika? Kenapa kamu tak mau mengaku aku Tuhan kamu? Budak tu kata, bal, bahkan kamu adalah al-kadzdzab, penipu besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak selamat umat Nabi ni, yang duduk di belakang Dajjal tak tahu berapa ratus ribu waktu tu, tak tahu berapa juta ketika tu yang ikut di belakang dia. Lalu Dajjal pun bunuh budak tadi. Dia belah badan budak tadi, kata Nabi, sebelah kanan terpelanting sejauh balingan tombak, dan sebelah kiri badannya terpelanting sejauh balingan tombak. Berapa meter? Dia belah. Dengan apa? Wallahu alam. Dengan alat ke, dengan sihir dia kan? Dia belah. Lalu Dajjal pun berjalan di tengah-tengahnya, kata Rasulullah, dengan bongkak, dan dia berpaling kepada pengikutnya, bukankah aku Tuhan kamu? Kesemua bertambah iman dengan ketuhanan Dajjal. Ya, kamulah Tuhan kami. Kemudian dihidupkan kembali pemuda ni.